Selamat datang ke Haq Studio. Kali ini aku nak bercerita tentang seorang tokoh yang sangat-sangat dikenali di dalam dunia Islam. Keberadaannya bukannya setakat ada, tapi disebut juga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Siapakah beliau? Beliau ialah Sultan Muhammad Al-Fatih. Sebenarnya semangat untuk menakluki kota Konstantinopel bukan hanya dirasai oleh Sultan Al-Fatih. Sebelum tu khalifah-khalifah yang lain, bapa beliau, atuk beliau dan juga sahabat-sahabat Nabi juga pernah berkobar-kobar ataupun bercita-cita untuk membuka kota Konstantinopel. Antaranya ialah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini merupakan sahabat besar kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Ayyub Al-Ansari pada ketika itu berumur lebih kurang dalam 80 tahun. Pada ketika itu dia mendengar yang Yazid bin Muawiyah, iaitu anak kepada Khalifah Muawiyah pada pemerintahan zaman Umayyah, nak pergi ke kota Konstantinopel. Jadi bila dia dah dengar tu dengan semangat yang berkobar-kobar untuk menakluki kota Konstantinopel, dia pun pergi berjumpa dengan Yazid bin Muawiyah dan dia cakap, "Yazid, aku nak ikut kamu berperang." Tapi Yazid ni melihat keadaan Abu Ayyub Al-Ansari yang begitu uzur, ialah pada umur 80 tahun. Jadi Yazid bin Muawiyah menasihatkan untuk tidak menyertai peperangan. Tapi macam mana pun Abu Ayyub Al-Ansari cakap dia ada janji dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi bila Yazid tanya apakah janji itu, dia tak nak bagi tahu. Dia cakap, biarlah aku saja yang tahu. Dipendekkan cerita, di pertengahan jalan Abu Ayyub Al-Ansari pun sakit. Jadi dia berpesan kepada Yazid bin Muawiyah. Dia cakap, kalau aku mati, tanamkan aku dekat tempat yang paling hampir dengan kota Konstantinopel. Kerana aku telah pun berjanji dengan Nabi Muhammad SAW yang aku akan dengar derapan tapak kaki kuda dan juga hunusan senjata para mujahidin yang akan membuka kota Konstantinopel. Jadi setelah Abu Ayyub Al-Ansari meninggal, dengan pantas Yazid bin Muawiyah bawa mayatnya dan dikuburkan betul-betul di hadapan pintu gerbang kota Konstantinopel. Jadi terdapat juga tokoh yang lain seperti Masalamah bin Abdul Malik. Dikabarkan beliau membawa 120,000 orang tentera dan kalah. Antara yang lainnya juga adalah Khalifah Harun Al-Rashid, Sultan Bayazid I yang merupakan datuk kepada Sultan Al-Fatih, dan juga Sultan Murad II yang merupakan bapa kepada Sultan Al-Fatih. Ini menunjukkan bahawa kota Konstantinopel merupakan kota yang terkuat pada zaman itu. Napoleon Bonaparte mengatakan andai satu dunia ni menjadi satu negara, jadi ibu negaranya ialah kota Konstantinopel. Jadi memang sangat kuatlah kota Konstantinopel pada masa itu. Baik, siapakah Sultan Al-Fatih? Nama beliau ialah Mehmed II ataupun Sultan Muhammad ataupun Sultan Muhammad Al-Fatih. Kenapa diberi gelaran Al-Fatih? Kerana beliau yang berjaya membuka kota Konstantinopel. Jadi kalau kita boleh tengok gambar ni dilukis oleh orang Itali yang bernama Gentile Bellini, dan gambar ini dikatakan diambil pada usia beliau 21 tahun. Sultan Muhammad Al-Fatih dilahirkan pada tanggal 30 Mac 1432 Masihi di Erdin, Turki. Untuk bercerita tentang pendidikan, semua manusia memerlukan pendidikan yang tinggi untuk membentuk jati diri yang sempurna. Sama juga dengan bapanya, iaitu Sultan Murad II. Bapanya memilih ulama yang terkenal pada masa itu untuk mengajar anaknya dari segi rohani, jasmani, mental dan sebagainya, untuk menaikkan atau meningkatkan keyakinan diri dan jati diri seorang tokoh. Perkara pertama yang diajarkan ialah tentang Al-Quran. Al-Quran merupakan satu inspirasi ataupun petunjuk yang sangat penting dalam kehidupan setiap manusia. Jadi itulah yang dititik beratkan oleh bapanya Sultan Murad II supaya anaknya tidak terpesong ataupun mengikut landasan Islam yang betul. Selepas belajar mengenai ilmu Al-Quran, selepas khatam Al-Quran, jadi beralih pula kepada guru yang kedua, iaitu Syekh Aksyamuddin, yang mendidik untuk membentuk mental, akhlak dan adabnya. Tapi cara Syekh Aksyamuddin ni unik sikit. Dia tak macam guru-guru yang lain. Sebab apa? Sebab Syekh Aksyamuddin ni dia lagi selesa untuk mengajar Sultan Al-Fatih dalam keadaan bercerita. Dia tak ada nak ikut buku, dia tak ada nak tengok satu-satu, tak ada. Dia lagi suka untuk bercerita, sebab bagi dia bercerita adalah satu konsep yang sangat mudah untuk diingati dan difahami.
Syekh Ashamuddin ini merupakan seorang manusia yang sangat hebat kerana beliau mahir dalam sejarah, bahasa, tanaman ubat, astronomi dan pelbagai lagi. Jadi daripada kecil lagi Syekh Ashamuddin ni dah tanamkan minat kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau bercerita kepada Sultan Al-Fatih tentang sirah Nabi Muhammad, tentang perjalanan, perdagangan, perkahwinan dan semua mengenai Nabi Muhammad, sehinggalah Sultan Al-Fatih ni minat dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi pada ketika umur 11 tahun, Sultan Al-Fatih mampu untuk menulis satu puisi berkenaan jihad. Pada ketika umur Sultan Al-Fatih 5 hingga 6 tahun, Syekh Ashamuddin ni sukalah bawa Sultan Al-Fatih berjalan-jalan. Sampai je dekat depan Hagia Sophia ataupun Hagia Sophia, dia akan tunjukkan dan tanya kepada Sultan Al-Fatih, apakah itu? Jadi Sultan Al-Fatih pun dengan gembiranya dia akan menjawab, itu adalah tempat yang akan kita tawan nanti. Jadi Syekh Ashamuddin pun cakap dekat Sultan Al-Fatih, lebih kurang dalam bahasa pasar lah kan, ayah engkau tak dapat nak takluk kota Konstantinopel, datuk kau tak dapat nak takluk kota Konstantinopel, moyang kau pun tak dapat nak takluk, and aku yakin orang lepas kau pun takkan dapat nak takluk. Jadi Sultan Al-Fatih ni pelik. Dan dia tanya kat syekh dia, guru dia, kenapa guruku? Syekh Ashamuddin pun bercakap, kerana setiap hari aku berdoa dan memohon kepada Allah supaya engkaulah orang yang mampu untuk menakluki kota Konstantinopel, wahai anak deku, kata gurunya kepada Sultan Al-Fatih. Baik, berbalik kepada pendidikan Sultan Al-Fatih. Bapanya Sultan Murad II dah pesan dekat gurunya Mullah Qurani, jangan anggap Sultan Al-Fatih ni sebagai anak raja ataupun anak khalifah ataupun anak penguasa. Layan dia macam anak-anak orang lain ataupun anak murid yang lain. Jadi kalau dia buat salah, tegur, pukul dan marah. Jadi apa yang Syekh Mullah Qurani ni buat, dia tegur dan pukul Sultan Al-Fatih kalau Sultan Al-Fatih ada buat salah. Tapi kalau dia tak ada buat salah, dia tak adalah tegur kan. Berbeza dengan guru dia yang kedua, iaitu Syekh Ashamuddin. Syekh Ashamuddin ni sebenarnya orang dia tegas sikit. Kalau Sultan Al-Fatih buat salah, dia akan pukul, dan kalau Sultan Al-Fatih tak buat salah pun dia akan pukul. Sebab apa? Sebab dia nak mendidik Sultan Al-Fatih menjadi orang yang berguna. Pada satu ketika, bila bapa Sultan Al-Fatih iaitu Sultan Murad II meninggal, jadi Sultan Al-Fatih telah pun menaiki tahta. Pada masa itu, banyaklah pembesar-pembesar daripada negara lain mengucapkan tahniah. Kalau kita bagi contoh sekarang ni, let's say macam Joe Biden, Presiden US, naik jadi Presiden US, so negara-negara lain akan call mengucapkan tahniah ataupun datang dekat US untuk mengucapkan tahniah. Jadi sama juga Sultan Al-Fatih ni, bila dia dah dinaikkan tahta, menaiki tahta, jadi banyak pembesar-pembesar yang datang ke istananya untuk mengucapkan tahniah. Begitu juga dengan gurunya Syekh Ashamuddin datang pada ketika itu. Masa dia datang, masa Syekh Ashamuddin ni datang, Sultan Al-Fatih pun bertanya kepada gurunya, wahai guruku, dulu aku buat salah kau marah, tapi bila aku tanya kenapa, kau tak nak jawab. Sekarang ni aku dah menjadi khalifah dan aku harap engkau menghormati aku sebagai seorang khalifah. Aku nak tanya satu soalan, kenapa kau pukul aku bila aku tak buat salah? Jadi Syekh dia berkata, inilah masa dia yang aku nak bagi tahu kau. Aku pukul kau bila kau buat salah dan aku pukul kau bila kau tak buat salah, kerana bila kau dah jadi khalifah nanti, engkau jangan buat benda yang sama dekat rakyat kau. Apa yang kau rasa, begitu juga rakyat kau akan rasa. Jadi kalau dia ada buat salah, hukumlah. Tapi kalau dia tak buat salah, janganlah hukum mereka. Hukum bersesuaian dengan apa yang mereka lakukan. Jadi kat situ Sultan Al-Fatih faham dan mengerti apa yang gurunya Syekh Ashamuddin nak ajarkan kepada dia. Sebabkan terlampau berkobar-kobar untuk menakluki kota Konstantinopel, jadi Sultan Al-Fatih ni belajar dan menguasai 6 jenis bahasa pada umur 16 tahun, iaitu Arab, Turki, Persia, Yunani, Latin dan juga Hebrew. Dan juga beliau mempunyai kepakaran yang lain seperti ilmu ketenteraan, ilmu sains dan juga ilmu matematik. Dan antara kehebatan beliau ialah beliau telah pun menjadi sultan seawal umur 12 tahun, tapi ditabalkan menjadi khalifah pada umur sekitar 21 tahun. Jadi sejak akhir balik, Sultan Al-Fatih merupakan manusia yang tak pernah tinggalkan solat rawatib,
solat tahajud malam dan apatah lagi solat 5 waktu sehari semalam. Dan ini menunjukkan Sultan Al-Fatih merupakan seorang khalifah yang sangat taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas menjadi khalifah, Sultan Al-Fatih menubuhkan satu pasukan yang digelar sebagai Inkisaria yang bermaksud pasukan baru. Lebih kurang dalam 7,000 orang, ada yang mengatakan 70,000 orang. Dan setiap batalion ataupun setiap pasukan ni diutuskan seorang ulama untuk mengajar tentang ilmu agama, tentang Al-Quran, tentang hadis Nabi, untuk membentuk jati diri mereka. Sehinggalah para tentera ni dia menanam dalam diri mereka, kami adalah Ghazi. Ghazi ni kalau kita nak tengok dari erti sekarangnya macam doktor, Profesor, Datuk Tan Sri, merupakan satu pangkat yang terhormat bagi mereka. Apa yang hebatnya tentera Sultan Al-Fatih ni, separuh daripada mereka tak pernah tinggalkan solat rawatib. Ada yang separuh daripada mereka tak pernah tinggalkan solat tahajud malam. Jadi ini merupakan satu pasukan yang terbaik yang pernah ada di zaman pemerintahan Turki Osmaniyah dan juga khalifah-khalifah yang sebelumnya. Jadi nak menunjukkan betapa ramainya orang Islam ataupun tentera Islam pada ketika itu, dalam Chronicle Islam dia ada tulis, ketika kami berjalan di siang hari, matahari tak dapat nak tembus dekat kaki kami sebab dihalang oleh tombak dan juga bendera-bendera kami. Jadi pada waktu malam pula kamu tidak akan dapat bumi kerana ditutupi oleh kemah-kemah kami. So begitu ramai tentera Islam pada ketika itu, dah rapat-rapat bayangkan kemah diorang tutup, bendera diorang tengah berjalan dan juga tombak diorang tu tutup sampai matahari pun tak dapat nak tembus dekat kasut diorang. And kalau kita tengok dekat Chronicle tentera Konstantinopel pula, belah tentera Konstantinopel, mereka menulis, ketika naik ke atas tembok kami melihat tentera Muslim seperti sungai daripada besi. Anda boleh bayangkan tak, sungai tapi kita tukar kepada besi. Itulah gambaran banyaknya tentera Islam pada ketika itu. Jadi dianggarkan 7.5 km dari pantai ke pantai semua orang Islam.